Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, jumpa lagi kita dalam PDPR Sains kali ini. Okey, dah bersedia semua? Baik, hari ini kita akan belajar tentang kemahiran proses sains, tapi kali ini teknik jawab bagaimana kita nak jawab soalan dalam kertas sains, terutamanya kertas sains kertas 2 lah. Di akhir PDPR ini, murid dapat menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Baik, yang kedua, merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai, membuat jangkaan tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data. Okey, menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru. Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama. Okey, kita lihat pertama iaitu pemboleh ubah. Okey, kena pasti pemboleh ubah yang terdapat dalam soalan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, ada tiga pemboleh ubah. Okey, ada 3 pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah perkara yang tidak sama di awal penyiasatan. Ni kalau murid-murid nak bezakan, tengok kalau disediakan dalam eksperimen tu, kita lihat apa perkara yang tidak sama di awal penyiasatan. Okey. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi ni singkatannya ialah PM. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas iaitu perkara yang tidak sama di akhir penyiasatan ataupun kita panggil sebagai hasil penyiasatan. Okey, singkatannya ialah PB. Okey, tadi PM, yang ini PB. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, singkatannya PMR. PM huruf besar dan R ni kita letakkan huruf kecil untuk bezakan antara PM dengan PMR. Okey, perkara yang sama sepanjang penyiasatan. Kita lihat dalam penyiasatan tu apa perkara yang sama yang tidak berubah, itu dikira sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, bagaimana cara kita nak tulis pemboleh ubah? Okey, mesti tulis dalam dia dah bagi formula dah, parameter dan objek ataupun parameter tambah objek. Okey, apa dia parameter tambah objek ni? Okey, kita akan lihat sekejap lagi. Okey, ingat teknik rambutan kalau kita nak buat pemboleh ubah. Mesti ada parameter campur objek. Tengok di bahagian tengah tu. Diibaratkan ni rambutan lah. Pernah makan rambutan kan? Awak tahu rambutan macam mana kan? Kelilingnya ada rambut kan? Okey, keliling ni kira sebagai rambut ini dikira sebagai parameter. Okey, objek. Katalah kita bagi satu objek. Okey. Jika disukat dalam unit kg atau gram, kita panggil sebagai jisim. Okey, ketebalan. Ketebalan ni macam mana? Okey, kalau katalah buku ke objek apa tebal nipis, itu kita boleh letakkan parameter sebagai ketebalan. Okey. Suhu. Okey. Berapa darjah Celsius? Okey, katalah suhu murid. Okey. Murid A 36.5 darjah Celsius. Murid B 36.1 darjah Celsius. Ini suhu. Suhu adalah parameter bagi unit darjah Celsius. Seterusnya 1, 2 atau apa-apa nombor. Okey, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah kita panggil sebagai parameter bilangan.
Okey, tinggi rendah kita sebut sebagai ketinggian. Okey. Katalah kereta ada kereta Honda, kereta Toyota, kereta Proton, yang itu kita sebut sebagai jenis. Ataupun kita kata pembaris ada pembaris dan diberi ialah pembaris plastik, pembaris besi, pembaris kayu. Jadi yang tidak sama ataupun kita nak lihat apa itu parameter dia. Jadi itu adalah parameter jenis. Okey, jenis pembaris tadi, pembaris kayu, besi ataupun plastik. Okey, lihat contoh yang pertama. Okay, cikgu beri di sini bilangan anak benih. Bilangan anak benih. Okey, bilangan adalah parameter. Okey, anak benih adalah objek. Okey. Okey, kita kenal pasti pemboleh ubah. Okey, dalam soalan kita ada macam-macam bentuk kan. Okey, ada bentuk pemboleh ubah yang disusun secara jadual melintang. Ada yang disusun secara jadual menegak dan ada juga dalam bentuk carta palang. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti di mana letaknya pemboleh ubah ni? Okey, biasanya untuk carta atau untuk jadual yang melintang, okey, jadual melintang kita ada di bahagian atas adalah PM dan di bahagian bawahnya ialah PB. Jika jadual dalam bentuk menegak, okey, ia disusun di sebelah kiri pemboleh ubah dimanipulasi dan di sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Untuk carta palang, okey, yang berada di bawah ialah PM dan di bahagian tepi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, PM, ingat dalam kelas cikgu selalu cakap yang baring tu pelajar malas. Jadi PM. Okey, yang tegak pelajar berjaya ataupun pelajar yang belajar. Okey, dia duduk tegak. Okay, jadi ingatlah formula tu, PM di bawah, PB okey di bahagian atas ataupun di bahagian sebelah yang tegak. Okey, boleh ya murid-murid? Baik, kita teruskan. Okey, tujuan. Bagaimana nak jawab soalan tujuan ni? Okey, kita ingat formula 5 jari. Okey, untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Okey, yang ini adalah formula. Maksudnya awak kalau nak jawab mesti gunakan formula yang ada. Cuma PM dan PB ni kita cari daripada jadual. Okey, teknik 5 jari. Tengok di bahagian bawah. Okey, boleh lihat di bahagian bawah tu kita ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, nombor 1 untuk jari yang nombor 1 adalah untuk Okey, yang kedua menyiasat, 3 hubungan, 4 di antara dan 5 dengan. PM tu berada di antara jari 4 dan 5 dan PB di sebelah kiri jari nombor 5. Okey, kita lihat jadual. Okey, kita kenal pasti ini adalah jadual menegak. Okey, jadual menegak. Okey, jadi tahun di sebelah kiri. Jadi tahun adalah PM dan di sebelah kanan purata indeks pencemaran udara. Okey, yang itu adalah purata indeks pencemaran adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, boleh murid Jadi cara nak jawab untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan purata indeks pencemaran udara. Okey, cara jawab untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan purata indeks pencemaran udara. Baik. Okey, selalu cikgu tegur murid suruh buat dalam bentuk 2 baris. Okey, di bahagian atas sampai di antara je. Tahun PM dengan PB buat di baris yang kedua. Ini adalah untuk memudahkan murid dan supaya murid tidak tertinggal formula yang diberi. Okey. Cikgu harap jelas. Okey. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Pemerhatian. KPS pemerhatian. Okey, di sini cikgu beri 2 gambar. Ya, gambar ikan ya. Di balang A kita ada seekor ikan dan di balang B kita ada 3 ekor ikan. Okey, untuk jawab pemerhatian,
Okey, masukkan perkataan yang menunjukkan perbandingan. Seperti lebih daripada, kurang daripada, ataupun kita gunakan berbanding, manakala, tetapi. Okey, cara jawab. Ikan di dalam balang A lebih besar berbanding ikan di dalam balang B. Okey, lihat kita ada perbandingan. Okey, ni. Yang ni berbanding. Berbanding maksudnya menunjukkan perbandingan. Kita ada dua gambar, jadi kita perlu bandingkan dia. Okey? Boleh? Okey, ada murid dia tulis kerana di bahagian ujung ni. Okey, tak boleh ya. Sebab kalau kita tulis kerana adalah untuk jawapan bagi membuat inference. Okey, seterusnya. Membuat inference. Okey, cikgu gunakan gambar yang sama. Kita ada gambar A dan gambar B. Okey, formula dia ialah pemerhatian, tambah sebab, kerana dan juga alasan. Baik, cara jawab. Ikan di dalam balang A lebih besar berbanding ikan di dalam balang B kerana mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Okey, ada perkataan kerana. Okey, sebelum kerana tadi adalah pemerhatian yang kita buat tadi. Membuat inference ni maksudnya dia memberi sebab, memberi alasan berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Okey, jadi kita dah buat pemerhatian, jadi kita tambah je kerana dan kita beri alasan di sini. Ini dikira kita telah menjawab soalan membuat inference. Okey, seterusnya. Soalan meramal. Bagaimana cara nak jawab soalan meramal? Okey, meramal kita ada pernyataan objek. Kita letakkan akan, tambah akan dan juga pernyataan tambahan. Okey, ramalkan keadaan ikan di dalam balang A jika tidak diberi makanan selama seminggu. Okey, cara jawab. Ikan di dalam balang A akan mati. Okey, ikan di dalam balang, pernyataan objek, akan, okey, kemudian mati, pernyataan tambahan. Okey, meramal maksudnya menjangkakan sesuatu perkara yang akan berlaku berdasarkan peristiwa sebelumnya ataupun data sebelumnya. Jadi kita perlu letak akan lah. Sebab kita tak tahu, dia belum jadi lagi kan. Okey, kita cuma meramal. Okey. Okey, seterusnya membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini maksudnya kita membuat kesimpulan awal. Okey. Okey, jadual yang diberi ialah jadual dalam bentuk melintang. Bila kata melintang, kita kena pasti di mana PM dan juga di mana PB. Okay, PM berada di atas, manakala PB berada di bawah. Jadi murid-murid kena catat je, buat sedikit catatan, tampak tulis di bahagian tepi. Okey, untuk PM jangan lupa letak J. Dan untuk PB jangan lupa letak M. Okey, yang ini kita bersedia untuk jawab soalan hipotesis. Formula dia memerlukan J dan M ni. Apa itu J, apa M? J ialah jika dan M ialah maka. Baik, sekarang kita lihat apa dia anak panah ni. Okey, anak panah ni adalah corak. Jadi kita lihat jarak planet dari matahari juta kilometer. Okey, kita lihat nombor dia. Daripada nombor rendah kepada nombor yang tinggi. Okey, rendah kepada tinggi. Okey, ini bermakna nombor tadi bertambah. Jadi coraknya ialah bertambah. Kita letak sini anak panah. Okey, menunjukkan bertambah. Anak panah ke atas. Okey, kemudian kita lihat pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa corak bagi masa untuk sesuatu peredaran lengkap mengelilingi matahari? Hari. Okey, kemudian kita lihatlah data yang diberi. Okey, nombor dia juga meningkat. Bila meningkat, kita letakkan anak panah ke atas. Okey, jadi di sini dah ada dua corak dah. Corak untuk PM, corak untuk PB. Baik, bagaimana cara nak jawab? Okey, bagaimana cara nak jawab? Formula yang diberi, jika PM corak, maka PB corak. Atau kita gunakan semakin corak PM, semakin corak PB. Okey. Jika PM corak, maka PB corak. Okey, berbeza dengan semakin. Jika semakin, dia akan corak berada di depan, PM berada di belakang. Okey, cara jawab. Jika jarak planet dari matahari juta kilometer bertambah,
maka masa untuk satu peredaran lengkap mengelilingi matahari bertambah. Okey, kita ada jika, kemudian kita ada pemboleh ubah dimanipulasi, corak. Maka pemboleh ubah bergerak balas dan kita ada corak. Okey. Atau kita jawab menggunakan formula semakin. Okey, semakin bertambah jarak planet dari matahari juta kilometer, semakin bertambah masa untuk satu peredaran lengkap mengelilingi matahari hari. Okey, masukkan semua perkataan yang ada di dalam maklumat yang diberi dalam jadual. Okey, ada semakin, corak, kemudian kita ada pemboleh ubah manipulasi. Semakin, corak, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ini yang dikatakan kita telah menjawab soalan hipotesis. Okey, seterusnya. Masih lagi soalan hipotesis tapi dalam bentuk pernyataan. Yang ini murid lemah ya. Dalam bentuk pernyataan ni. Okey, katalah saya beri pernyataan yang pertama iaitu kecerahan mentol dipengaruhi oleh bilangan sel kering. Pernyataan kedua, bilangan sel kering mempengaruhi kecerahan mentol. Bagaimana kita nak kenal pasti pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mudah saja murid-murid ya. Okey, cuba perhatikan. Okey, perkataan di tengah tu. Okey, dipengaruhi. Dipengaruhi huruf yang pertama ialah huruf D. Okey, D kalau kita lihat dalam cermin, diterbalik kan. Okey, tengok dalam cermin, dia akan jadi huruf B. Jadi, perkataan yang berada sebelum perkataan dipengaruhi ni, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ingat B, PB. Okey, ingat PB kawan dia M. Okey, dan perkataan selepas dipengaruhi ialah pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Okey, kawannya J. Okey. Okey, kita catat je begini. Bila dapat soalan, murid-murid perlu catat je begini. Okey, cari kata-kata kunci dia dulu. Okey, pernyataan kedua, mempengaruhi. Mempengaruhi huruf yang pertama ni adalah huruf M. Jadi, perkataan sebelum mempengaruhi ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Okey, letakkan J di sebelah dia. Okey. Dan kecerahan mentol adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Okey, boleh murid mudah ya. Okey, formula masih sama. Jadi cara jawab, jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol bertambah. Okey, jika PM corak, maka PB corak. Okey, PB dan PM ni kita cari di sinilah, di bahagian pernyataan. Okey, semakin bertambah sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey. Okey, selesai ya untuk jawab soalan KPS. Jadi, itu saja. Sekian, terima kasih. Cikgu harap murid-murid faham ya. Kalau tak faham, murid-murid boleh berhubung dengan cikgu. Okey, itu saja. Okey, jumpa lagi dalam PDPR Sains yang akan datang. Assalamualaikum.